Assalamualaikum. Hari ini kita akan lihat cerita tingkatan 4 iaitu Munshi. Munshi bercerita tentang watak saya. Okey, watak Munshi ni, cerpen Munshi, dia kita lihat sebagai pandangan orang pertama, iaitu watak tu melihat sendiri cerita dia, menceritakan sendiri perjalanan plot cerita tersebut. Okey, jadi Munshi ni, di dalam cerita Munshi, wataknya cuma ada 3, iaitu saya, Bonda dengan Munshi. Okey. Jadi saya hendak ke bandar. Saya ni merupakan seorang budak lelaki, remaja lelaki yang hendak ke bandar kerana hendak mengubah cara hidup. Kerana dia nak mengubah kehidupan dia. Di kampung tidak ada peluang untuk dia meningkat maju, jadi dia bercadang untuk ke bandar. Tetapi Bonda menghalangnya. Okey, Bonda tidak membenarkan dia ke bandar kerana Bonda takut nanti anaknya, iaitu saya tadi, akan terpengaruh dengan kehidupan di bandar yang penuh dengan pancaroba. Jadi Bonda berpesan kepada saya supaya mantapkan dulu dalaman jiwa, diri sendiri, mantap dulu baru boleh pergi ke bandar. Apa yang Bonda pesan supaya saya memantapkan dirinya dalam bidang apa? Yang pertama, Bonda pesan dalam bidang keagamaan. Kuatkan dulu pegangan agama sebelum berhijrah ke bandar. Yang kedua, Bonda pesan jaga bangsa dan bahasa. Bonda ni sangat menitik beratkan kerana Bonda memberitahu saya bahawa kehidupan di bandar penuh dengan pancaroba kerana di bandar kita ada pelbagai kemajuan, ada pelbagai kaum, ada pelbagai ragam kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan di perkampungan. Jadi Bonda menjelaskan kepada saya bagaimana keadaan di bandar boleh jadi begitu. Kenapa? Jadi semuanya berpunca daripada sikap penjajah dulu yang telah menanamkan satu konsep, iaitu pecah dan perintah. Dia pecah dan dia perintah, iaitu dia memisahkan kaum-kaum yang ada di tanah Melayu pada masa itu kepada 3 kaum, iaitu kaum Melayu diletakkan di perkampungan. Kaum Melayu menjadi nelayan, petani, pekebun kecil. Mereka cuma berada di kampung. Yang kedua, kaum Cina. Kaum Cina diletakkan di bandar-bandar. Cina ini berniaga. Pada masa itu orang Cina juga mendulang emas dan melombong biji timah. Kemudian kaum India diletakkan di estet-estet untuk menoreh getah. Kenapakah penjajah menjalankan konsep pecah dan perintah dalam sistem pemerintahannya? Kerana mereka tidak mahu ketiga-tiga kaum ini bersatu. Sebab itu setiap kaum Melayu, Cina dengan India mempunyai sekolah yang berasingan. Di sekolah Melayu, bagi kaum Melayu pada masa itu sekolahnya hanya dipanggil sebagai sekolah pondok, di mana kaum Melayu belajar tentang keagamaan. Orang lelaki ke sekolah dan perempuan anak-anak perempuan tidak digalakkan. Hanya mereka berada di rumah sahaja. Orang Cina dengan orang India juga ada sekolah sendiri. Sampai hari ini pun ada sekolah jenis kebangsaan. Cuma bezanya ialah pada masa ini mereka mengambil cikgu, buku, semuanya dari Cina dan dari India. Cikgu dari Cina, cikgu dari India, buku dari Cina, buku dari India, diajar dalam bahasa ibunda mereka. Cina diajarkan dalam bahasa Cina, India diajarkan dalam bahasa Tamil. Jadi mereka juga belajar tentang sejarah negara masing-masing, sejarah negara Cina dan sejarah negara India. Kerana apa? Kerana penjajah tidak mahu bangsa Cina dengan bangsa India yang dia bawa masuk oleh penjajah. Penjajah yang membawa masuk bangsa Cina dengan bangsa India ke tanah Melayu kerana kepentingan mereka.
kerana orang Cina boleh melombok emas, orang India boleh menoreh getah. Jadi Cina orang penjajah tadi mengambil kesempatan membawa masuk mereka dan menggunakan tenaga dan kepandaian mereka untuk mengaut keuntungan. Dan mereka tidak mahu ketiga-tiga bangsa Melayu, Cina dengan India bergabung. Tak nak. Kalau bergabung menjadi kuat, nanti akan menentang balik penjajah. Oleh sebab itu mereka dibiarkan dengan cara hidup masing-masing. Mereka tak penjajah tak nak ketiga-tiga kaum ini bersatu. Jadi oleh sebab itu telah berlakunya perkauman, perpecahan, perkauman yang kita sebut sebagai resis berlaku sangat kuat ya, ketara sehingga akhirnya berlaku yang paling meninggalkan kesan iaitu peristiwa 13 Mei yang berlaku itu telah menyebabkan pergaduhan kaum yang terbesar di Malaysia. Jadi sejak itulah kita telah menubuhkan, kita telah mengadakan sekolah kebangsaan. Semua mesti ada di sekolah yang sama, belajar benda yang sama, bahasa kebangsaan yang sama, sejarah negara Malaysia. Okey, kerana dulu orang Cina dengan India datang, mereka datang mencari rezeki sahaja. Kemudian mereka akan balik semula ke negara masing-masing. Tetapi setelah penjajahan tamat, mereka tidak balik semula dan terus berada di sini menjadi warga negara. Jadi sepatutnya tidak ada lagi belajar tentang sejarah Cina, belajar tentang sejarah India, kerana ketaatan perlu ditumpahkan kepada negara tempat mereka tinggal. Okey, jadi sebab itu bonda takut bila saya hendak ke bandar. Bonda takut saya terpengaruh dengan gaya hidup masyarakat bandar. Jadi bonda beri saya masa belajar, mengkaji tentang agama, mengkaji tentang bangsa, mengkaji tentang bahasa, sehingga bonda yakin saya telah kuat untuk ke bandar, yakin saya telah mantap dan boleh menempuhi segala cabaran di bandar. Barulah bonda beri kebenaran kepada saya untuk ke bandar. Okey. Jadi akhirnya sampailah masa untuk saya ke bandar dan bonda tadi memberi kebenaran. Bonda mengirimkan satu naskah buku untuk kawan dia yang ada di bandar yang bernama Munshi. Jadi saya pun pergi ke bandar dan dia membawa buku yang bonda kirim untuk diberikan kepada kawan bonda tadi yang bernama Munshi. Jadi dia pergi, dia jumpa dengan Munshi. Munshi ni adalah seorang warga negara yang memang betul-betul menjaga kedaulatan bangsa Melayu. Dia di rumah pun berpakaian samping, pakai tengkolok, ada keris. Jadi Munshi ini ialah seorang pejuang bangsa dan bahasa. Bila diperkenalkan, saya perkenalkan diri dan dia beri buku apa yang telah dikirimkan oleh bonda. Munshi menerimanya dengan baik, melayannya dengan baik, dan di situ saya dapat lihat peradaban bangsa Melayu, iaitu menghormati tetamu dan menerima pemberian dengan hati yang terbuka. Okey. Setelah itu saya balik semula ke tempat tinggal dia. Dia lihat di situ dalam novel, dalam cerpen tu dia sebut sedikit tentang saya melihat anak muda bandar yang mula terpengaruh dengan corak kehidupan di bandar. Mereka bangga menggunakan bahasa asing, menggunakan bahasa Inggeris. Kalau sekarang ini anak-anak muda suka guna bahasa Korea, sehingga menenggelamkan bahasa kita sendiri dan mengutamakan bahasa orang lain. Jadi itu yang bonda pesan, jangan buat. Kemudian saya juga lihat remaja-remaja di bandar ini bebas bergaul. Pergaulannya bebas, tidak menjaga batas-batas keagamaan, berpeleseran, bercakap menggunakan slang yang contohnya ialah bahasa, kalau kita kata sekarang ialah bahasa budak-budak WeChat guna. Mereka telah merosakkan, mencacamarbakan bahasa Melayu itu menjadi satu bahasa yang kononnya menunjukkan kemodenan. Mereka rasa bangga, mereka rasa mereka moden bila menggunakan bahasa yang tak betul itu, bahasa yang telah dicampur adukkan.
Jadi akhirnya saya tadi rasa tidak seronok dan tidak gembira melihat kepada jati diri anak muda di bandar yang semakin hari semakin rosak. Okey, bila saya ni dia dapat dengar, dia dapat tahu, mendapat perkabaran tentang tempat tinggal Munshi. Munshi tinggal di kawasan Tanah Rizab untuk orang Melayu. Jadi dia dengar berita kawasan tempat tinggal tu satu-satunya tempat yang Tanah Rizab untuk Melayu akan dirobohkan, dan Munshi bersama lebih kurang 20 keluarga yang tinggal di situ telah dihalau, telah disuruh keluar, kosongkan kawasan tu kerana rumah-rumah itu akan diranapkan, akan dibina dengan hotel bertaraf 5 bintang. Jadi maksudnya satu demi satu hak orang Melayu cabul, diambil oleh peniaga-peniaga ataupun pedagang-pedagang ni. Kita tak tahu siapa yang akan membina hotel bertaraf 5 bintang. Tentulah orang hotel-hotel tersebut akan dibina oleh pelabur-pelabur asing yang mana mereka telah melaburkan modal yang banyak, kemudian akan membina hotel bertaraf 5 bintang. Jadi itu dianggap lebih memberikan pulangan yang lumayan kepada negara berbanding dengan menjadi tempat penempatan rakyatnya yang tidak ada membawa apa-apa faedah kepada negara. Justru itu Munshi dengan 20 lagi keluarga telah disuruh berpindah. Jadi saya dapat berita ni tetapi belum ada masa untuk dia pergi ke tempat Munshi, berjumpa dengan Munshi. Dan sehinggalah lebih kurang seminggu selepas tu lebih kurang seminggu selepas dia mendapat berita itu, dia pergi jumpa dengan Munshi dan memang betul rumah telah pun diranapkan, dan yang buku-buku yang dibawa tadi semuanya juga telah hancur, dirosakkan oleh jentera yang meranapkan rumah tu. Jadi di sini timbul perasaan sedih kepada saya, di mana apa yang mak, yang bonda pesan, apa yang Munshi jaga sangat-sangat sebelum ini telah pun satu persatu dirosakkan oleh masa, oleh kemodenan, oleh manusia itu sendiri. Jadi itulah yang mak dia pesan sangat, mak dia suruh dia kuatkan dulu dalaman sebelum dia berhijrah ke bandar. Kerana di bandar adalah pelbagai dugaan yang akan berlaku. Okey, itu adalah cerita Munshi secara keseluruhannya. Jadi kita lihat tema, apakah temanya? Temanya ialah semangat cinta akan bahasa, agama, bangsa dan budaya. Ataupun ringkasnya dia tak cintakan kepada negara sahaja, tetapi kandungan di dalam tu, iaitu cinta kepada bahasa, cinta kepada budaya, cinta kepada agama dan cinta kepada bangsa sendiri. Itu ialah tema. Apakah persoalannya? Persoalan yang pertama kita lihat di sini ialah keinginan anak muda untuk berhijrah bagi membina kehidupan. Okey? Contohnya, saya memohon keizinan ibu untuk berhijrah ke bandar bagi membina kehidupan seperti kebanyakan remaja lain. Okey, persoalan yang kedua, peranan penjajah dalam memecah belahkan rakyat sesebuah negara. Contoh tadi sebagaimana cikgu dah bincangkan tadi, iaitu pihak penjajah telah menjalankan sistem pecah dan perintah agar agihan kekayaan tidak berlaku secara adil sehingga menimbulkan rusuhan dalam kaum, dalam tiga-tiga kaum lah, rusuhan perkauman akan muncul. Yang ketiga ialah kita lihat ketaatan anak terhadap ibunya, di mana walaupun saya mempunyai keinginan yang kuat untuk ke bandar, tapi apabila bonda berpesan supaya saya mendalami dulu agama, mendalami dulu bangsa dan bahasa, jadi dia ikut dan dia tidak ke bandar, sehingga dia sendiri rasa dalamannya telah cukup kuat, barulah dia pergi. Okey, itu adalah persoalan. Okey, lihat pula watak yang pertama ialah watak saya seorang yang taat. Contohnya mana? Contohnya tadi bila mak dia tak bagi pergi, dia pun tak pergi, dia tunggu, dia baca buku, dia kaji semua, dan bila dia sendiri rasa kuat baru dia pergi. Okey, yang kedua, saya seorang yang amanah. Mana amanahnya? Dia sanggup bawa buku yang mak dia beri dan dia mencari Munshi.
Walaupun agak susah bertemu dengan munshi, dia cari munshi dan dia serahkan buku tu sendiri ke tangan munshi. Itu amanah. Dan yang ketiga, seorang yang tidak mudah putus asa. Saya ialah seorang yang tidak mudah putus asa. Iaitu walaupun ibunya tidak membenarkan pada awalnya dia ke bandar, tapi dia mengikut dan dia mengkaji semuanya sehingga akhirnya dia kuat, dia yakin dia kuat dan dia boleh ke bandar. Okey, itu adalah dia menunjukkan dia seorang yang tidak berputus asa. Okey, ingat saya adalah watak utama. So watak sampingan di sini tentulah bonda dengan munshi. Okey, apa pula bonda? Siapakah bonda? Bagaimanakah watak bonda? Bonda seorang yang berpengetahuan luas. Kenapa? Kerana bonda boleh bercerita kepada saya tentang peristiwa pahit yang berlaku, iaitu tentang rusuhan perkauman. Okey, dalam novel tu, dalam cerpen ni dia tak ada sebut tentang peristiwa 13 Mei, tetapi yang tersiratnya itulah peristiwanya. Kemudian bonda ni seorang yang patriotik, dia patriotik. Dia sangat memelihara agama, bahasa, budaya, bangsa. Bonda sangat jaga dan dia terapkan dalam diri saya supaya menjaga perkara-perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, bonda sangat memahami, iaitu bila dia memberi keizinan kepada saya untuk berhijrah, bererti bonda sangat memahami keinginan seorang anak muda. Okey, yang kedua, watak sampingan seterusnya ialah watak munshi. Okey, munshi ni kawan lama bonda, watak ni kawan lama bonda. Munshi seorang yang cintakan budaya Melayu. Contohnya munshi berpakaian lengkap, pakai tradisi Melayu, pakaian tradisi Melayu yang lengkap, ada keris, ada tengkolok masa dia menyambut kedatangan saya. Kemudian munshi juga seorang yang mengalu-alukan tetamu. Di mana dia tersenyum menjemput tetamu masuk. Sedangkan kalau kita lihat dalam masyarakat kota hari ini, banyak yang bersikap keakuan, Kalau dengar bagi salam ke ataupun ada orang datang ke, terus ditutupnya pintu. Tak ada, tidak wujudnya mengalu-alukan orang yang tidak dikenali. Tapi munshi pun tak kenal saya, tapi dia mengalu-alukan kedatangan saya dan menerima hadiah yang dibawa oleh saya. Okey. Itu ialah watak dan perwatakan. Watak utama ingat saya, watak sampingan munshi dengan bonda. Okey, masa. Latar masa. Latar masa terbahagi kepada dua, iaitu latar masa zaman pemerintahan, iaitu bukan berlaku pada masa itu tetapi ada di dalam cerpen ni, iaitu tentang teknik ataupun cara pemerintahan penjajah dulu, pecah dan perintah. Itu pada zaman penjajahan. Yang kedua, selepas merdeka, iaitu rakyat mula sibuk mengejar harta, mengejar pangkat sehingga mereka lupa dengan nilai, dengan bahasa, dengan agama. Mereka mula mengejar kemodenan. Itu selepas kemerdekaan. Okey, latar tempat pula. Yang pertama di kampung, di mana kampung saya dengan bonda, di mana bonda menasihati saya supaya sentiasa jaga bahasa, agama, bangsa, budaya sebelum pergi ke bandar. Kemudian di kota, iaitu di kota ni di tempat saya cuba mencari kehidupan baru, iaitu tempat dia baru sampailah, tempat baru bagi dia, Dan yang ketiga ialah di perkampungan tradisi di pinggir kota, itu tempat saya berjumpa dengan munshi. 3 latar tempat, kampung, kota dan perkampungan tradisi Melayu. Kemudian yang ketiga, latar masyarakat. Masyarakat macam mana yang ada di situ? Yang pertama, masyarakat kampung, iaitu saya dengan bonda tinggal di kampung. Yang kedua, masyarakat remaja yang tinggal di bandar. Bagaimana remaja yang digambarkan tadi? Hanyut dengan keseronokan hidup, bangga dengan bahasa asing yang digunakan, merosakkan bahasa Melayu sendiri. Kemudian masyarakat yang cekal dan berani, iaitu masyarakat yang cekal dan berani ni kita lihat kepada diri saya sendiri, iaitu dia berani pergi dan dicekal untuk menempuhi cabaran hidup di bandar. Okey, itu ialah latar. Kemudian kita lihat nilai patriotik, iaitu bonda menasihati saya supaya sentiasa jaga agama, bahasa, bangsa, budaya. 4 benda ni bonda pesan. Agama, bahasa, bangsa, budaya, jaga. Okey.
Yang kedua tu nilai patriotik. Yang kedua nilai ketaatan. Nilai ketaatan ini bila saya dia nak sangat pergi ke bandar, dia dah ready nak pergi tapi bonda tak bagi, so dia taat. Nilai ketaatan. Yang ketiga nilai kegigihan. Nilai kegigihan iaitu apabila saya gigih juga nak pergi ke bandar sampai dia sanggup belajar dulu apa yang bonda dipesan dan sampai dia rasa okey dia pergi. Yang keempat nilai amanah iaitu saya menyampaikan buku yang telah diamanahkan oleh bonda supaya disampaikan kepada munshi. Okey, itu nilai. Seterusnya pengajaran kita boleh ambil daripada nilai-nilai tadilah. Yang pertama, kita hendaklah mempunyai semangat patriotik iaitu cintakan negara. Apakah contohnya? Contohnya apabila bonda berpesan supaya dia menjaga 4 perkara tadi. Bahasa, bangsa, agama, budaya. Jaga. Itu nilai patriotik. Yang kedua, kita hendaklah gigih apabila melakukan sesuatu. Mana dia gigih? Iaitu dia gigih belajar, mendalami agama, menjaga bahasanya, menjaga budayanya. Kemudian yang ketiga ialah kita hendaklah taat kepada perintah ayah, ibu, ayah dan ibu. Okey, jadi contoh saya yang nak sangat ke bandar tapi dilarang oleh bonda dan saya taat. Okey, itu adalah keseluruhan cerita munshi. Okey.